Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan topik tugasan berkumpulan, falsafah dan isu semasa. Sebelum saya memulakan sesi pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya. Nama saya Montilia Lementan dan ahli kumpulan saya iaitu Mela, Nurin Kazimah, Nur Amni, Syarafina, Kimi Wong, Dayang Azmina, Andi Nur Atika dan Nur Fazana. Tajuk yang akan kami bentangkan iaitu ketagihan gadget dalam kalangan golongan dewasa. Pengenalan. Teknologi merupakan satu keperluan yang berkembang secara pesat dan pantas, menjadikan dunia berhubung tanpa batasan dan sempadan. Ia membantu negara untuk mencapai kemajuan yang sesuai dengan peredaran zaman. Menerusi pendedahan gadget semakin meluas, tidak mengira peringkat usia ini, maka bolehlah dikatakan ia kini menjadi salah satu keperluan penting dalam kalangan masyarakat untuk membantu mempermudahkan urusan. Menurut Shima Dayana dan Siti Marziah, mentakrifkan gadget sebagai alat peranti yang datang dengan pelbagai bentuk seperti tablet dan telefon pintar. Penggunaan gadget boleh meliputi masyarakat tidak kira golongan yang bekerja, pelajar sekolah, kanak-kanak serta warga emas juga tidak terkecuali dalam menggunakan gadget. Gadget juga merupakan antara peranti teknologi yang mendapat perhatian setiap lapisan masyarakat kerana gadget kebanyakan bersifat mudah alih yang mampu menyampaikan maklumat di hujung jari. Secara umumnya, penggunaan gadget pada mulanya berfungsi sebagai wadah berkomunikasi dan penyebaran maklumat. Tetapi, perkembangan capaian internet yang dilihat semakin maju dan penghasilan pelbagai aplikasi yang mudah untuk dimuat turun telah mendorong kepada ketagihan yang dilihat serius, terutamanya dalam golongan dewasa. Tambahan lagi, tanpa gadget, masyarakat dilihat sukar untuk meneruskan proses perkembangan bentuk kerja yang sedang diusahakan. Dan ketagihan kepada gadget ini merupakan kesan utama yang dilihat terhadap penggunanya, khususnya buat golongan dewasa. Dalam era globalisasi ini, jelas kelihatan bahawa terlalu banyak teknologi canggih yang boleh digunakan oleh manusia dalam mendapatkan apa sahaja kehendak yang diinginkan. Oleh itu, keadaan ini seharusnya dipandang serius daripada semua pihak tanpa hanya melihat sisi positif sahaja penggunaan gadget tersebut. Segala perbincangan akan dikupas di dalam penulisan ini. Seterusnya, kita beralih kepada faktor ketagihan gadget dalam kalangan dewasa. Faktor yang pertama ialah tekanan hidup. Keadaan seperti ini berlaku disebabkan oleh golongan dewasa terlalu taksub untuk kekal up to date. Keadaan ini juga didorong oleh manusia sekitarnya dan menyebabkan mereka ingin nampak seperti manusia yang sentiasa update. Selain itu, gadget ini juga boleh dijadikan sebagai tempat melepaskan tekanan yang melampau. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan dewasa ini mudah tertekan dengan sesuatu yang boleh mengganggu ataupun merangsang mental mereka. Tambahan pula, golongan ini lebih mudah terjerumus untuk menjadi hamba kerja hakiki. Keadaan seperti ini secara tidak langsung akan menyebabkan mereka lebih suka melepaskan tekanan mereka di gadget. Seterusnya, isi yang kedua pula ialah kurang mendapat perhatian keluarga. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa kedua-duanya sibuk untuk melakukan pekerjaan mereka sehingga mengabaikan anak-anak mereka di rumah. Oleh hal yang demikian, menyebabkan anak-anak mereka ini sejak kecil lagi sudah dididik untuk meluangkan masa dengan gadget. Selain itu, tingkah laku ibu bapa di rumah juga menjadi cerminan kepada anak-anak mereka. Seperti yang kita ketahui bahawa anak-anak ini merupakan sehelai kain putih yang dicorakkan oleh ibu bapa. Anak-anak ini dari kecil sudah melihat tingkah laku ibu bapa mereka yang sentiasa meluangkan masa dengan gadget. Oleh itu, perkara ini secara tidak langsung akan diamalkan sehingga ke dewasa.
Seterusnya, kita beralih kepada isi yang ketiga pula, iaitu hiburan dapat diakses dengan mudah. Seiring dengan teknologi yang kian canggih, golongan dewasa dapat mengakses info dengan mudah. Sebagai contoh, peminat bola sepak boleh mendapatkan info berkaitan dengan pasukan kegemaran mereka dengan mudah. Keadaan ini menyebabkan golongan dewasa ini mudah terpengaruh dan ketagih dengan gadget. Selain itu juga, kemudahan ini dapat membantu mengurangkan tekanan mereka dengan cara melayari sosial media. Faktor ketagihan gadget dalam kalangan golongan dewasa ialah memperolehi kemudahan maklumat. Maklumat dapat diperolehi di hujung jari tanpa perlu ke perpustakaan untuk mencari maklumat. Hal ini dikatakan demikian kerana gadget dapat memudahkan urusan golongan dewasa, terutama para pelajar. Gadget juga dapat mengakses internet. Internet merupakan sumber dalam menyalurkan sebarang maklumat, terutamanya berkaitan dengan pendidikan. Selain itu, sikap ibu bapa juga boleh menyumbang kepada faktor ketagihan gadget dalam kalangan golongan dewasa. Sikap ibu bapa yang terlalu obses menggunakan gadget, ini akan menyebabkan anak-anak akan ketagih dengan penggunaan gadget di dalam kehidupan seharian. Ibu bapa juga mudah untuk mengawal pergerakan anak-anak kerana gadget mempunyai teknologi yang canggih. Hal ini memudahkan ibu bapa melakukan tugasan harian tanpa perlu memerhati pergerakan anak-anak mereka. Faktor yang seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya. Golongan dewasa selalunya menghabiskan masa mereka dengan rakan-rakan. Hal ini mendorong mereka untuk memiliki gadget seperti telefon pintar. Di samping itu, golongan dewasa mudah berasa sepi dengan kehidupan mereka, terutama bila mereka meningkat dewasa. Mereka akan meluangkan masa mereka dengan rakan-rakan sambil bermain video game yang boleh menyebabkan mereka ketagih dengan gadget. Seterusnya, bagi kesan penggunaan gadget dalam kalangan dewasa. Akibat dari kesenangan yang telah gadget bawa dalam kehidupan kita, ia telah menjadi item yang penting kepada masyarakat kini, terutamanya kepada orang muda. Namun, di sebalik kesenangan ini, terdapat juga beberapa kesan terhadap penggunaan gadget dalam kehidupan kita. Pertama, ia boleh memberi impak kepada hubungan sosial kita. Teori Albert Einstein yang mengatakan bahawa teknologi akan mengatasi interaksi manusia. Dalam konteks ini, situasi ketika dalam meja makan keluarga kita telah mencerminkan kata-kata beliau, di mana sudah semestinya terdapat ahli keluarga yang menunduk atau tersenyum sendiri kerana asyik menatap gadget mereka. Masyarakat kini akan menghabiskan masa berjam-jam untuk menonton video, berbual dengan rakan mereka di telefon bimbit atau melayari internet. Hal ini berlaku kerana kemunculan aplikasi-aplikasi berhubung dalam gadget mereka. Ini telah menyebabkan golongan dewasa mengabaikan kehidupan sosial mereka kerana interaksi semuanya dilakukan secara atas talian. Maka, interaksi bersemuka semakin kurang kerana adanya aplikasi berhubung dalam gadget mereka. Pada masa yang sama, individu juga akan lebih bergantung kepada gadget mereka. Mereka lebih cenderung mengasingkan diri mereka daripada orang di sekeliling mereka. Buktinya, kajian daripada Universiti Hong Kong mengatakan bahawa kelekan masyarakat kini kerana gadget dijadikan escapism daripada berhadapan dengan masalah di dunia realiti. Kedua, penggunaan gadget juga melemahkan kemahiran berkomunikasi kita. Walaupun penggunaan gadget dikatakan untuk berkomunikasi, namun ia juga menyebabkan individu kehilangan keupayaan untuk terlibat dalam perbualan secara bersemuka dengan berkesan. Hal ini berkait rapat dengan kesan pertama di mana penggunaan gadget telah mengurangkan interaksi secara bersemuka yang telah membawa kepada masalah kesepian dan isolasi sosial. Perkara ini terjadi kerana individu menjadi kurang ekspresif dan kurang berupaya dalam membaca isyarat sosial yang boleh menyebabkan kesulitan dalam membina dan mengekalkan hubungan. Hal ini terjadi kerana gadget diprioritasikan daripada interaksi sosial. Namun, kebergantungan ini boleh menjadi masalah yang kemudiannya mengembangkan mekanisme tumpuan yang tidak sihat atau menghadapi kesukaran dalam menangani tekanan atau
kegelisahan di luar jangkauan gadget mereka. Misalnya, fenomena ketagihan gadget ataupun penyakit nomofobia di mana mereka tidak mampu bertahan lebih daripada 60 minit tanpa memeriksa gadget mereka. Oleh itu, penggunaan gadget boleh memberikan impak signifikasi kepada seseorang di mana ia boleh menyebabkan pengasingan sosial dan keburukan dalam kemahiran sosial kepada seseorang individu. Maka, pentingnya individu mencapai keseimbangan dalam penggunaan gadget. Kesan ketiga penggunaan gadget dalam kalangan dewasa ialah kesan terhadap kesihatan fizikal. Kebanyakan penggunaan gadget menghabiskan masa yang lama berhadapan dengan skrin. Hal ini akhirnya mengundang kepada pelbagai masalah kesihatan seperti sakit belakang, sakit kepala dan keletihan. Perkara ini berlaku kerana pendedahan yang lama kepada cahaya biru yang dipancarkan oleh skrin gadget boleh menyebabkan kerosakan retina mata. Cahaya biru yang dipancarkan oleh skrin smartphone kita boleh menekan melatonin yang kemudiannya mengganggu ritma sirkadian dan mengganggu tidur. Melalui jurnal Physical Therapy Science telah mendapati bahawa penggunaan smartphone yang berlebihan boleh dikaitkan dengan sakit leher dan postur cervix yang buruk dalam kalangan dewasa muda kini. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa penggunaan smartphone yang berlebihan boleh menyebabkan 12 postur abnormal dan mengganggu musculoskeletal yang akhirnya menyebabkan kesihatan kronik dan ketidakselesaan kepada kesihatan kita. Seterusnya, ketagihan dan perubahan tingkah laku. Individu mudah untuk menjadi marah apabila gadget mereka sedang menghadapi masalah atau tidak boleh digunakan lagi. Jika hal ini berlanjutan, ia boleh menyebabkan mereka mengalami kecelaruan tingkah laku. Hal ini disebabkan oleh media yang merupakan satu medium yang merangsang dan mempengaruhi sikap serta tingkah laku individu. Pengaruh media massa seperti media cetak atau media elektronik menjadi punca akhlak belia pincang dan rosak. Seperti yang telah dihuraikan sebelum ini, penggunaan gadget yang berlebihan mampu untuk membawa kesan negatif kepada kesehatan sosial kita. Namun, tidak bermaksud kita juga harus menghindarinya. Sebaliknya, kita perlu mengambil tindakan yang sesuai untuk mengurangkan penggunaan gadget yang berlebihan dalam kegunaan seharian kita. Kita sudah lihat punca-punca dan kesan-kesan penggunaan gadget dalam kehidupan seharian. Terdapat kesan-kesan yang positif dan juga kesan-kesan yang negatif. Jadi kita hendaklah mencari solusi untuk menangani masalah kesan-kesan yang negatif penggunaan gadget dalam kehidupan seharian. Yang pertama adalah kita mestilah mengetahui had penggunaan kita, seperti had penggunaan gadget untuk sehari adalah 5 atau 6 jam sahaja. Dan jangan tidur lebih daripada pukul 12. Yang kedua adalah berkomunikasi bersama masyarakat sekeliling. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai satu proses manusia dapat berkongsi pendapat, informasi maupun perasaan. Yang ketiga, kita dapat menggantikan gadget kepada buku. Budaya membaca pada saat ini sudah banyak ditinggalkan orang dan masyarakat lebih suka membaca di alam maya sahaja berbanding membaca buku. Antara faedah utama membaca adalah dapat meluaskan ilmu pengetahuan seseorang, menguatkan otak dan juga menjadikan anda lebih pintar. Dan antara fakta menarik membaca adalah mereka yang gemar membaca atau bermain catur dikatakan akan mempunyai kemungkinan yang rendah untuk memiliki penyakit nyanyuk. Cadangan yang seterusnya ialah untuk mengawal penggunaan gadget dalam kalangan orang dewasa ialah dari segi peranan diri sendiri, iaitu mendisiplinkan diri dalam menentukan masa. Walaupun sukar untuk mengawal diri kita dalam bermain gadget, namun kita perlu untuk menghadkannya supaya kita tidak lalai dalam penggunaan gadget kerana ia akan membawa banyak impak maupun kesan negatif yang boleh memusnahkan masa depan kita. Contohnya, kita perlu menghadkan penggunaan gadget
iaitu selama 30 minit hingga 60 minit dalam setiap hari supaya kita dapat belajar menentukan masa dalam penggunaan gadget supaya terhindar daripada kita lalai dalam penggunaan gadget seharian. Cadangan yang seterusnya ialah merancang aktiviti bersama keluarga. Hal ini demikian kerana dengan melakukan aktiviti bersama keluarga, kita tiada masa untuk bermain gadget. Contohnya, aktiviti yang boleh kita lakukan bersama keluarga pada waktu petang, kita boleh melakukan aktiviti seperti jogging, bersukan, beriadah, berbasikal. Manakala pada sebelah malam pula, kita boleh makan bersama, membaca Al-Quran bersama-sama dan tidak secara langsung ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli keluarga. Untuk cadangan yang terakhir ialah mengadakan kempen kesedaran. Hal ini demikian kerana melalui kempen kesedaran tersebut, kita dapat memberi pendedahan kepada masyarakat dewasa sekaligus dapat memberi pendedahan kepada kanak-kanak juga bahawa ketagih gadget ini akan memberi kesan yang mendalam kepada masyarakat dewasa ataupun kanak-kanak yang mula ketagih dengan gadget. Antara kesannya, ia dapat membuatkan kita lalai sehingga tiada fokus dalam pelajaran. Kesan yang kedua ialah ia dapat memberi penyakit seperti obesiti dan sebagainya. Kesimpulannya, ketagihan gadget dalam kalangan orang dewasa boleh menyebabkan berbagai masalah, antaranya akhlak belia menjadi rosak, kehidupan sosial menjadi terabai, melakukan pengasingan diri daripada orang sekeliling, menyebabkan kemahiran berkomunikasi menjadi lemah, masalah kesihatan seperti obesiti, sakit sendi, sakit belakang dan banyak lagi. Dengan itu, kita perlulah menguruskan penggunaan gadget dengan bijak dan seimbang agar tidak mengalami ketagihan. Orang dewasa secara beransur-ansur menjadi ketagih kepada gadget, dan ini menyukarkan mereka untuk berfungsi setiap hari. Kempen kesedaran perlulah dilaksanakan bagi menggalakkan orang ramai untuk mencapai keseimbangan antara penggunaan gadget mereka dan rutin harian mereka. Orang dewasa juga mestilah mengutamakan kesejahteraan hidup mereka dan mengelakkan penggunaan gadget yang berlebihan. Dengan itu, dapat membantu meminimumkan kesan mental, sosial, dan fizikal akibat ketagihan gadget pada orang dewasa. Dan seseorang individu itu dinasihatkan untuk menjeda dan mengetahui keburukan ketagihan kepada gadget.